Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi panduan menggunakan sistem aduan pengurusan Hermes atau lebih dikenali sebagai MySM. Sistem ini telah diwujudkan oleh unit Hermes JPN Sabah khusus kepada kita pentadbir Hermes di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Ini adalah untuk memudahkan proses aduan berkaitan sistem Hermes dan rujukan lain-lain lah. Okey, sebelum saya mula, di sini saya tunjukkan laman sesawang atau laman web MySM iaitu ssm.jpnsabah.gov.my. Kita terus kepada halaman utama. Dalam paparan halaman utama ini, untuk pentadbir Hermes, lantikan baharu yang belum mempunyai peranan ataupun belum mempunyai ID pengguna dalam MySM, kita akan klik bahagian pendaftaran pentadbir ataupun jurulatih Hermes. Untuk pendaftaran pentadbir atau jurulatih Hermes ni kena kepilkanlah surat lantikan yang telah ditandatangan oleh ketua majikan masing-masing supaya lebih mudah untuk unit Hermes membuat peranan lah. Okey, saya klik kepada ID pengguna. Untuk ID pengguna biasanya pada pentadbir Hermes yang lama memang ada ID lah. Tapi kalau pentadbir Hermes yang belum ada ID, belum didaftarkan ID ataupun terlupa kata laluan, boleh mohon bantuan kepada ketua jurulatih atau jurulatih di PPD masing-masing dahulu untuk tujuan reset kata laluan. Okey, saya terus kepada Hermes. Okey, dalam sini paparan kita boleh nampak laman utama, meja bantuan, jurulatih, caveat, kata laluan dan laporan. Untuk buat aduan, kita terus klik meja bantuan. Tapi sebelum itu, di sini kita boleh nampak paparan untuk status aduan kita adalah baharu dalam tindakan pembetulan, memerlukan maklumat tambahan, selesai dalam tindakan pihak CPA. Selepas kita buat aduan, kita boleh semak status aduan kita di sini. Untuk nota rujukan pula, ada beberapa nota rujukan yang telah disediakan oleh pihak unit Hermes untuk rujukan kita bersama. Okey, saya klik untuk meja bantuan. Okey, sebelum kita isi bahagian catatan dan ulasan, kita kena semak dulu maklumat pengadu iaitu kita, pentadbir Hermes, nama kad pengenalan, lokasi kita, terutamanya bahagian sekolah lah. Okey, sebagai contoh untuk aduan memohon tambahan tapak, kita tidak perlu isi aduan yang panjang. Kita cuma perlu isi kita cuma perlu isi catatan atau ulasan yang ringkas dan padat sahaja ya. Lagi mudah untuk pihak unit Hermes untuk menyelesaikan aduan kita. Sebagai contoh, memohon tambahan tapak. Okey, nama sekolah, jawatan diperlukan ataupun tapak yang diperlukan, tapak jawatan yang diperlukan adalah guru akademik ataupun jawatan pembantu tadbir. Yang bahagian grade itu tidak perlu masukkanlah kecuali untuk jawatan hakiki. Okey.
jumlah atau bilangan tapak yang diperlukan. Dan catatan tambahan jika ada. Saya akan cuba masukkan catatan tambahan. Okey, cukup untuk memohon tambahan tapak. Ini saja sudah memadai untuk unit Hermes mengambil tindakan. Okey, selepas mengisi bahagian catatan atau ulasan, kita kena pilih jenis modul ataupun submodul yang berkaitan. Untuk tapak perjawatan, saya rasa sesuailah kalau kita pilih data perjawatan. Okey, untuk data perjawatan pula, biasanya aduan yang dibuat oleh pentadbir Hermes ni berkenaan tapak perjawatan kan. Jadi, untuk tapak perjawatan ini, dokumen paling penting dan wajib untuk kita ambil tindakan ialah muat naik waran kelulusan perjawatan sekolah kita yang boleh kita minta daripada biasanya penolong kanan sekolah lah. Okey, saya rasa semua pentadbir Hermes mungkin memang kenal lah dokumen waran perjawatan kita. Kalau belum kenal, begini adalah contoh. Okey, saya balik kepada MySM tadi. Saya klik choose file. Saya muat naik atau saya upload dokumen waran perjawatan saya. Kalau tidak ada waran perjawatan, unit Hermes akan query kita punya aduan untuk minta maklumat tambahan. Jadi, pastikan waran perjawatan dimuat naik. Okey, selesai untuk memohon tambahan tapak. Saya klik hantar. Okey, aduan anda telah berjaya dihantar. Terima kasih. Okey, saya klik tutup. Untuk aduan kedua pula, saya akan mohon peranan kepada pegawai penilai di sekolah saya yang baharu. Sebagai contoh, memohon peranan. Di sini kita nyatakan peranan apa yang kita perlukan lah. Kalau peranan penilai pertama, peranan penilai kedua, atau peranan-peranan lain yang diperlukan. Nilai pertama. Okey, saya type di sini nama pegawai. Bermula dari sekolah. Nama pegawai, nombor kad pengenalan pegawai. Untuk bahagian nombor kad pengenalan ni, yang lebih baik nombor kad pengenalan tu kita tidak perlu ada tanda dash. Ini lagi memudahkan pihak unit Hermes untuk ambil tindakan lebih cepat. Saya bagi contoh. Okey, cukup dengan nombor sahajalah. Selesai untuk memohon peranan kepada unit Hermes. Ini catatan. Jadi, bahagian jenis modul atau submodul, kita pilih yang bersesuaian iaitu pentadbiran sistem. Okey. Bahagian choose file ini untuk dokumen sokongan saya rasa tidak perlu. Yang penting adalah maklumat nama, maklumat sekolah dan kad pengenalan dan tujuan peranan diperlukan. Okey, saya klik hantar. Aduan anda berjaya dihantar tanpa dokumen sokongan. Okey, saya tutup. Selesai untuk membuat aduan.
untuk saya semak status aduan saya sama ada telah diambil tindakan ataupun memerlukan maklumat tambahan ataupun telah selesai, saya klik pada status. Okey, di sini kita boleh nampaklah aduan yang kita telah buat dan status. Untuk tempoh aduan diselesaikan mungkin mengambil masa 3 hingga 7 hari. Jadi, saya rasa kita boleh sentiasa semak status kita. Okey, itu saja dari saya. Saya harap dapat membantu semua tuan dan puan. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.